Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Akak di dalam segmen Seram Santai. Pada episod kali ini, Akak akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi salah seorang yang menulis cerita dia pada satu blog ni. Dan kisah ni terjadi ada kaitan dengan sebuah pokok bulu besar. Kisah ni Akak ambil daripada salah satu blog di mana penulisnya hanya mahu dikenali sebagai Ahmad. Cerita ni bermula apabila Ahmad dan keluarga dia ni balik daripada luar, iaitu diorang pergi makan malam dekat luar. Sampai sahaja dekat rumah dah dalam pukul 10 lebih. Jadi Mama Ahmad ni ada belikan lauk untuk Tok Wan dia. Dan pada masa tu juga Mama Ahmad ni minta tolong Ahmad hantarkan lauk ni kepada Tok Wan dia. Rumah Ahmad ni dia berada di kaki bukit dan jarak antara rumah Ahmad dan juga Tok Wan dia ni dalam 70 hingga 80 meter. So disebabkan jarak rumah dia yang terletak di jalan simpang jalan kecil, yang jalan dia agak menurun sebab kaki bukit, tapi jalan tu dia berturap tar. So keadaan waktu tu memang sunyi, gelap dan dingin, hujan renyai. Masa Ahmad ni turun dekat rumah Tok Wan dia, tiba-tiba dia rasa terbau yang semacam bau yang agak keras, memang menusuk hidung. So Ahmad kata dalam hati, kemenyan. Yes, memang kemenyan yang aku bau sekarang ni. Yang melintas dekat hidung aku. Tiba-tiba Ahmad ni pun meremang selepas terbau bau kemenyan tu. Ahmad ni terus berjalan laju menuju ke rumah Tok Wan dia. Dan sehinggalah sampai rumah Tok Wan dia, dia tak banyak cakap. Dia pergi hidang lauk yang dibelikan oleh mama dia untuk Tok Wan dia ni. Dia masukkan dalam pinggan. Lepas tu dia terus balik. Lepas tu dalam fikiran Ahmad ni dia kata, kalau aku nak balik ni, aku pakai je selipar, memang aku buat rangka 1000. So dia tak banyak fikir, dia pakai je selipar, memang dia terus lari laju semahunya dia, sampailah dia di hadapan rumah dia. Sebaik sahaja Ahmad ni sampai di rumah dia, sedang dia menuju ke pintu rumah tu, dia terdengar satu panggilan yang seakan-akan memanggil daripada arah belakang dia yang agak sayup-sayup. Masa tu dia kata, berderau jugalah darah aku. Kepala aku dan tengkuk aku agak meremang. Dalam hati aku terdetik, aku nak pusing belakang ke ataupun tak. So Ahmad ni mengenangkan pesanan Tok Wan dia, kalau ada suara yang memanggil daripada arah belakang, jangan sesekali toleh ataupun tegur. Lepas tu dia buat endah tak endah, tetapi dia cakap memang jelas suara tu datangnya daripada pokok bulu yang besar yang jauhnya dalam 80 hingga 90 meter daripada rumah dia. Tanpa berlengah, Ahmad ni cepat-cepat masuk ke dalam rumah dia, pergi ke tandas, basuh muka, basuh kaki dia, basuh tangan. Lepas tu dia cepat-cepat pergi masuk tidur. Tapi dia kata dah jadi kebiasaan dia, di mana dia akan tidur dekat ruang tamu dengan beralaskan tilam bujang dia. Tapi sebelum tidur tu dia cakap memang dah jadi kebiasaan dia untuk melayan mata dia ni, dia akan tengok cerita-cerita yang ada disiarkan dekat TV. Tapi pada masa tu dia kata dari siaran ke siaran yang lain tak ada cerita yang menarik, dia pun tutup TV. Selepas dia padamkan TV tersebut, dia rasa tak boleh tidur. Dia cakap mata dia ni membulat, tak ada tanda pun yang dia ni mengantuk. Masa Ahmad ni tengah melayan mata dia, tiba-tiba dia terdengar dengan jelas di tepi rumah dia ni, macam dengar suara tapak kaki yang seperti dalam rumput panjang. Mula-mula dia fikirkan mustahil lah kalau haiwan yang berkaki 4 tu, yang haiwan pendek berkaki 4 tu. Sebab dia kata memang jelas suara tapak kaki ni, dia kata suara tapak kaki manusia. Ahmad ni pun cubalah betul-betul fokus nak dengar bunyi yang dia dengar tu.
Yes, memang jelas dia cakap suara tapak kaki manusia yang seakan-akan berjalan di dalam rumput yang panjang macam dalam keadaan yang semak samun. Lepas tu dia terdetik dalam hati, dia cakap siapa pula berjalan tepi rumahku tengah-tengah malam ni, bisik dia dalam hati. Tetapi Ahmad ni tak nafikan lah yang rumah dia ni memang berhampiran dengan hutan. Tapi dia kata mustahil lah kalau haiwan yang berkaki empat ni, yang haiwan berkaki empat pendek ni mustahil lah. Kalau haiwan ni pun yang lalu tepi rumah aku, mesti dia akan ada terbau hamis sikit. Sebab benda ni kan berbau hamis ataupun bunyi mendesus. Lama-kelamaan Ahmad ni dia tak sedar bila masa dia terlena. Lepas tu dalam pertengahan dia tengah tidur tu, dia kata dia terjaga dengan mengejut. Lepas tu dia rasa kepala dia agak rasa pening. Lepas tu rasa meremang, kembang. Bila dia buka mata dia mendongah ke atas, dia nampak sehelai kain yang berwarna gelap berpusing-pusing. Tapi pada masa tu badan Ahmad ni sangat lemah dan dia berusaha untuk menjerit. Lepas tu Ahmad ni terdengar daripada arah bilik ayah dia memanggil nama dia, tanya kenapa, apa yang berlaku dengan dia. Lepas tu dia jawablah tak tahu apa benda yang duk pengacau dia. Lepas tu abah dengan mak dia ni keluarlah daripada bilik. Mak dengan abah Ahmad ni terpinga-pinga melihat Ahmad muka yang agak dalam ketakutan. Memang dalam agak seram sejuk. Tiba waktu subuh, dia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Pada hari tu pula kebetulan hari peperiksaan. Masa sedang menjalani peperiksaan tu, Cikgu Ahmad ni melihat Ahmad dalam keadaan yang pucat, lesu dan dalam keadaan yang agak tak sihat. Dan Cikgu Ahmad ni meminta dia untuk balik ke rumah. Masa Ahmad balik dekat rumah ni, dia dalam keadaan yang seram sejuk. Badan dia memang lain macam. Sedangkan masa balik tu dia kata memang matahari tengah memancar naik, tengah panas terik. Tapi dia dalam keadaan yang menggigil, rasa sejuk semacam pada masa tu. Sampai je kat rumah, makcik Ahmad ni nak tengok Ahmad ni, dia kata ni bukan demam biasa. Dia cakap macam tu. So, makcik Ahmad ni pun bawa dia jumpa seorang pakcik ni. Pakcik ni bernama Ali. Pakcik ni lah yang rawat Ahmad. Tapi masa tu dia cakap pakcik ni bagi dia air. Pakcik tu pun dah bacakan air tu. Masa tu dia cakap dia memang tak bagi tahu apa-apa yang terjadi pada dia malam hari tu. Tapi pakcik tu dah tahu dari awal lagi dah apa yang berlaku dengan dia pada masa tu. Dan pakcik tu pun cakap rumah yang tempat Ahmad duduk tu memang ada tanah kubur lama orang dulu-dulu dekat situ. Lepas tu terus Ahmad teringat, dia kenang balik apa yang Tok Wan dia pernah cerita dengan dia sebelum ni. Pada masa tu Ahmad kata Tok Wan dia pernah berpesan dengan dia masa pergi ke rumah dia. Dia kata dekat Ahmad ni, hati-hati dekat rumah ni sebab kawasan ni keras. So pada sebelah malam korang akan dengar seperti ada orang berjalan. So tu je lah Tok Wan dia pesan dekat Ahmad. Memang dia minta Ahmad dan family dia ni berhati-hati. So itu sahaja pengalaman yang Ahmad ceritakan dekat blog tu. Sebenarnya dia kata banyak lagi kisah seram yang dia cuba nak sampaikan, tapi takat tu je dia ceritakan. Dan dia kata sampailah ke hari ni mak abah dia masih lagi duduk dekat rumah tu. Bagi akak lah, dekat mana-mana rumah pun memang ada apa kata orang, cerita masing-masing. Itu antara kita sahaja nak cerita ataupun tak. Itu sahaja daripada akak untuk episod kali ni. Semoga korang suka dengan episod kali ni. Dan jika korang suka, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe akak punya channel. Sekian saja daripada akak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.